Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda yang jujur hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah, hadir penonton dari Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Kami bawa ada penonton menyaksikan secara langsung Majlis Ilmu sambutan perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-68 tahun dengan temanya Sains dan Teknologi Pembangkit Pembangunan dan Meningkatkan Kualiti Kehidupan Ummah. Hari ini hari Isnin 10 Muharram 1436 Hijriah bersama dengan 3 November 2014 Masihi. Inilah suasana yang dapat kita saksikan pada ketika ini di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet yang telah pun mengambil tempat masing-masing dan juga para jemputan lain. InsyaAllah majlis ini akan berlangsung pukul 9 pagi, iaitu sebab saya keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzadan wa Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Suasana yang dapat kita saksikan pada pagi ini, dan seperti yang kita maklumi, Forum Perdana Majlis Ilmu 2014 pada kali ini dengan tajuknya Saintis Islam Mithali, di mana ahli-ahli panel forum perdana terdiri daripada Yang Mulia Profesor Dr. Salim Al-Asani, Emeritus Professor of Mechanical Engineering, University Manchester, United Kingdom. Manakala panel kedua Yang Mulia Profesor Dr. Osman Bakar, Pengarah Pusat Penyelidikan Sultan Umar Ali Saifuddin, Universiti Brunei Darussalam. Dan ahli panel ketiga pula ialah Yang Mulia Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pehen Penyurat Haji Ahmad, Timbalan Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali, UNISA. Manakala pengurusinya ialah Yang Mulia Dr. Dayang Nur Imitan binti Haji Abdul Razak, Pemangku Pengarah Saliran dan Pembentungan Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan. Sains dan teknologi pembangkit pembangunan dan meningkatkan kualiti kehidupan ummah. Seperti yang pernah didengar melalui ceramah-ceramah, sains dan teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat bagi kehidupan manusia. Ianya adalah menjadi simbol kemajuan dan kemodernan pada abad ini, dan apabila ada suatu bangsa atau negara yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi ini, maka bangsa atau negara itu dapat dikatakan negara yang tidak maju dan terkebelakang. Jadinya aspirasi negara yang diilhamkan dalam wawasan 2035 ialah menjadikan negara Brunei Darussalam dikenali di seluruh dunia dengan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, kehidupan rakyat yang berkualiti tinggi, dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Alhamdulillah, negara kita Brunei Darussalam merupakan sebuah negara Asia yang menikmati taraf kehidupan yang paling tinggi, di mana kita tidak ketinggalan dalam penggunaan
dan mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan dan pembangunan negara. Bagi mencapai matlamat kehidupan rakyat dan penduduk yang berkualiti tinggi, iaitu sehingga termasuk dalam kalangan 10 negara teratas di dunia mengikut indeks pembangunan manusia, memerlukan kemantapan sistem pendidikan supaya rakyat dan penduduk negara ini berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan duniawi dan ukhrawi sepanjang hayat, meningkatkan keupayaan sains dan teknologi, sistem penyediaan infrastruktur yang teratur dan berdaya tahan, serta pemeliharaan alam sekitar. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet, dan juga dapat kita saksikan ahli-ahli yang berhormat, timbalan-timbalan menteri dan jemputan-jemputan yang lain telah pun mengambil tempat masing-masing, dan kita percaya dan kita yakin melalui majlis ilmu ini akan dapat memberikan satu gambaran kepada kita bahawa kita masyarakat Brunei akan terus mengikuti perkembangan pembangunan negara berlandaskan al-Islam selari dengan suasana dunia yang serba mencabar ini. Majlis ilmu adalah mercu tanda kepimpinan dan dinamik ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ianya adalah wadah berterusan untuk menghidangkan ilmu dan maklumat yang amat bernilai dan bermanfaat kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Dan seperti yang kita maklumi, sains dan teknologi pemangkin pembangunan dan meningkatkan kualiti kehidupan ummah adalah dihasratkan untuk mendokong titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menghayati konsep negara zikir dan bagaimana kita sepatutnya melaksanakan tanggungjawab untuk memajukan sains dan teknologi di negara ini. Seperti yang dapat kita rasakan sejak negara Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan pada tahun 1984, kemajuan demi kemajuan kita rasakan dengan berlandaskan ahli sunnah wal jamaah. Ini merupakan satu keunikan bagi kita di negara Brunei Darussalam, seperti yang pernah dititahkan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sekiranya negara itu berkat, insya-Allah kemajuan, keamanan akan dapat kita rasakan. Inilah yang pernah dititahkan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Suasana di dalam Dewan dapat kita saksikan, para jemputan telah pun mengambil tempat masing-masing dan sudah pasti akan menghayati forum perdana pada pagi ini dengan tajuknya Saintis Islam Mithali. Huraian tajuk ini akan dapat kita ikuti melalui sesi forum perdana. Dan setelah beberapa hari majlis ilmu diadakan, ternyata berbagai-bagai aktiviti dan acara telah dapat kita saksikan. Antaranya ialah pemiran-pemiran yang telah pun diadakan di Dewan Pusat Persidangan Antarabangsa. Antaranya ialah
kepimpinan Raja membangun negara meliputi sains dan teknologi. Ini lagi satu pameran yang mencerminkan kepimpinan almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saddul Khairi Waddin dan juga kepimpinan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pameran tersebut adalah anjuran Balai Kenangan almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saddul Khairi Waddin, pejabat ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Antara pameran-pameran yang terdapat dalam pameran tersebut antaranya adalah budaya warisan Brunei sesuai dengan tema sambutan tahun ini. Sains dan teknologi bukanlah sesuatu yang asing di negara Brunei Darussalam dan dalam kehidupan harian orang-orang Brunei, kerana kita sudah memiliki keupayaan untuk berfikir dan mencipta sesuatu hasil yang dijadikan sumber sosioekonomi. Adunan sains dan teknologi dalam kehidupan dan kemahiran kepakaran serta dapat menempatkan bahan semula jadi bagi menghasilkan bahan keperluan kehidupan seperti rumah, pakaian, perhiasan, anyaman, perahu, alat perusahaan makanan dan lain-lain. Jadinya kewujudan beberapa buah kampung dengan nama tertentu menggambarkan adanya warisan-warisan selari dengan suasana negara yang serba membangun. Jadi memang tidak mengherankan sains dan teknologi ini sudah pun dapat dirasakan sejak berkurun-kurun yang lalu. Alhamdulillah, perkembangan yang dapat kita nikmati pada ketika ini dengan berkat kepimpinan bijaksana ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Atur cara yang akan dapat kita saksikan pada pagi ini, insyaAllah, sebaik saya keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Mutabillah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Ud-Daulah. Acara akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah, kemudian sembah alu-aluan Yang Mulia Datuk Paduka Haji Ali bin Haji Apung, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengurusi Jawatankuasa Kerja Forum bagi Majlis Ilmu 2014. Dan kemuncak forum perdana Majlis Ilmu pada pagi inilah penghuraian tajuk Saintis Islam Itali, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, ahli-ahli panel forum perdana ialah ahli panel pertama Yang Mulia Profesor Dr. Salim Al-Hassani, Emeritus Professor of Mechanical Engineering, University Manchester, United Kingdom. Kemudian ahli panel kedua ialah Yang Mulia Profesor Datuk Dr. Usman bin Bakar, Pengarah Pusat Penyelidikan Sultan Umar Ali Saifuddin, Universiti Brunei Darussalam. Dan ahli panel ketiga Yang Mulia Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihen Penyurat Haji Ahmad, Timbalan Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali, UNISA. Manakala pengurusinya adalah Yang Mulia Dayang Dr. Nur
Imtihan binti Haji Abdul Razak, pemangku pengarah saliran dan pembentungan Jabatan Kerjaya Kementerian Pembangunan. Kalau kita renung sejenak mengenai dengan kupasan huraian tema Majlis Ilmu pada tahun ini, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang terbesar dan terpenting. Di dalam Al-Quran itu sendiri sudah terkandung ilmu sains dan teknologi yang hanya menunggu untuk dikaji dan dikembangkan oleh mereka yang memahami dan mengamalkinikan. Jadinya setiap ayat yang terkandung di dalamnya mempunyai maksud dan makna yang tertentu yang perlu digali, diteliti dan direnungi. Oleh itu, peranan akal yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah sangat besar. Artinya, ianya bukan sahaja dapat digunakan untuk kepentingan mencari ilmu, tetapi juga untuk melihat kebenaran. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang diakhiri dengan Allah bertanya kepada manusia, seperti, tidakkah kamu menggunakan akal dan tidakkah kamu memikirkan? Jadinya Islam telah menetapkan bahawa setiap perkara itu adalah tertakluk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, dan tidak terkecuali juga ilmu sains dan teknologi. Oleh itu, ilmu sains dan teknologi yang diterima oleh Islam adalah ilmu yang dipimpin dan disuluh oleh nur ilahi, kerana hanya dengan ilmu itu tersebut tidak akan bersifat menindas dan menginyai makhluk lain. Para penonton yang dihormati sekalian, suasana di Dewan Pleneri Pusat Persidangan Antarabangsa telah pun dipenuhi oleh para jemputan. Seperti yang kita maklumi, insya-Allah majlis ini akan bermula. Sebab saja keberangkatan Duli yang terhormat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Jalan Muhtaji Billah Ibni ke bawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaz dan Ad-Daulah Timbalan Sultan. Perbincangan terhadap sains dan teknologi Islam dalam Majlis Ilmu 2014 bukan sekadar membangkitkan nostalgia zaman keemasan Islam untuk dikenang semata-mata. Namun, dua perkara seperti berikut. Pertama, untuk memahami hakikat bahawa Islam bergerak seiring dengan perkembangan sains dan teknologi hingga ke hari ini. Manakala malah orang Islam bukan hanya sekadar berbangga dengan pencapaian terdahulu, tetapi perlu berusaha mengembalikan kegemilangan tersebut. Dan harus difahami dengan jelas bahawa dunia barat yang saintifik hari ini sebenarnya keadaannya dengan dunia timur yang saintifik pada masa dahulu. Dan matlamat kedua adalah sebagai kaedah untuk membantu kita menggariskan misi untuk membentuk kriteria dan wibawa saintis Islam agar bertanggungjawab untuk mengekalkan keseimbangan diri dan masyarakat serta mempertingkatkan nilai-nilai yang menjadi prinsip hidup Islam. Jadinya peningkatan keupayaan sains dan teknologi yang berteraskan sistem yang dilandasi dengan al-laqul kharimah adalah unsur penting dalam hasrat negara mencapai wawasan 2035. Jadinya kebijaksanaan serta komitmen padu dari semua pihak
adalah amat diperlukan untuk mendukung usaha-usaha pembangunan, pemeliharaan alam sekitar dan kebersihan, mengamalkan budaya berjimat cermat dalam penggunaan air dan pemakaian tenaga elektrik, dan seterusnya meningkatkan minat pelajar-pelajar terhadap subjek sains dan matematik. Kepentingan masyarakat menjadi agenda terpenting di samping usaha penyelidikan dan pengkajian serta penciptaan sains dan teknologi. Alhamdulillah, kita di Brunei Darussalam patutlah bersyukur di atas kemajuan yang dapat kita rasakan ketika ini, selari dengan suasana dunia dan menepati dengan panduan Islam. Itu amat penting untuk melahirkan generasi yang berilmu, beramal, dan yang penting menjadikan negara kita negara berkat. Majlis Ilmu 2014, Forum Perdana Majlis Ilmu. Seperti yang dapat kita saksikan, suasana di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa, dapat kita saksikan suasana sudah pasti akan dapat menghayati forum perdana pagi ini, dan sekaligus akan memberikan satu wawasan kepada kita untuk berfikir dan merenung sejenak, seperti yang pernah dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, untuk sama-sama berganding bahu dalam sama-sama memikul tugas dan tanggungjawab kita sebagai rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtari Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Balqiyah Mu'izzaddin Wad Daulah Timbalan Sultan beserta kerabat diraja. Marhaban ahlan wa sahlan bil amir, marhaban bi usrati amiril amin. أسفر الشمس محياكم لنا فامتلأ الكون بنور وثناء. مرحبا أهلا وسهلا بالأمير، مرحبا بأسرة أمير الأمين. أسفر شمس محياكم لنا فامتلأ الكون بنور وثناء. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtari Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Balqiyah Mu'izzaddin Wad Daulah Timbalan Sultan. Turut berangkat ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Yang Mulia Datuk Paduka Wang Haji Ali bin Haji Apung, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengurusi Jurutugas Kerja Forum Majlis Ilmu 2014 mengadap dan menyembahkan kehadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtari Billah bahawa Majlis Forum Perdana Majlis Ilmu 2014 telah pun siap sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Acara Majlis Forum Perdana Majlis Ilmu 2014 dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Imam Datuk Pertukas Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal. Majlis dengan hormat mempersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وذريته وأصحابه الكرام، إلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وسائر الأولياء والعلماء والصالحين رحمكم الله أجمعين، إلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأن الله يجعل هذا الجمع محاطا بالخيرات والأنوار والبركات، ويحفظ سمو ولي العهد Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pinggan Muda Mahkota Pinggan Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni ke bawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin wad Daulah Timbalan Sultan. Al-Fatihah. Ta'ajarakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian tadi bacaan surah Al-Fatihah yang baru saja disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Imam Datuk Pertukas Seri Setia Ustaz Haji Abdul Hamid bin Bakal. Sembah alu-aluan oleh Yang Mulia Datuk Paduka Awang Haji Ali bin Haji Apung, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi jawatan kuasa Forum Perdana Majlis Ilmu 2014. Majlis dengan hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke hadapan majlis Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni ke bawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin wad Daulah Timbalan Sultan. Beribu ampun, dengan penuh hormat dan takzim, hamba Duli Tuanku beserta semua ahli jawatan kuasa Forum Perdana Majlis Ilmu 2014 sukacita merapatkan sembah, mengalu-alukan dan menjunjung kasih yang setinggi-tingginya di atas perkenan Duli Tuanku berangkat ke Majlis Forum Perdana Majlis Ilmu 2014 pada pagi yang mubarak ini. Sesungguhnya Majlis Forum Perdana ini lebih bermakna dan lebih berseri lagi dengan keberangkatan Duli Tuanku ke majlis ini yang dilihat sebagai iltizam tinggi Duli Tuanku dan sokongan serta dorongan untuk menjadi tauladan pada mengasuh sikap suka dan gemar menimba ilmu pengetahuan dan maklumat yang berguna. Beribu ampun, sukacita disembahkan bahawa tajuk perbincangan Forum Perdana pada pagi ini ialah Saintis Islam Mithali. Bagi membincangkan dan mengupas tajuk ini, Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu 2014
telah mengundang 3 individu yang mempunyai kepakaran dan pengalaman di bidang sains dan teknologi. Ahli-ahli forum perdana tersebut ialah Yang Mulia Profesor Dr. Salim Al-Hassani, Emeritus Professor of Mechanical Engineering, University of Manchester, United Kingdom. Yang Mulia Profesor Datuk Dr. Osman bin Bakar, Pengarah Pusat Penyelidikan Sultan Umar Ali Saifuddin, University Brunei Darussalam. Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Panjuran Haji Ahmad, Timbalan Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Disembahkan bahawa forum ini akan dipengerusikan oleh Yang Mulia Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Pemangku Pengarah Saliran dan Pembentungan Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan. Beribu ampun, panel forum insya-Allah akan membicarakan tentang apakah pengertian dan juga pemahaman mengenai saintis Islam mithali. Ianya adalah berkisar mengenai kepentingan aspek kesempurnaan rohani, ciri-ciri dan produktiviti saintis Islam yang harus dipupuk sedari awal untuk menjadi pegangan seorang saintis Islam di sepanjang perjalanan pendidikannya. Keseimbangan fizikal dan kerohanian saintis Islam mithali adalah penting bagi memangkin pembangunan negara dan kesejahteraan hidup yang akan memacu aspirasi negara Brunei Darussalam untuk mencapai hasratnya menjadi sebuah negara zikir. Beribu ampun, sebelum hamba tuanku menjunjung anugerah berundur diri, hamba tuanku sekali lagi dengan penuh hormat dan takzim sukacita menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih di atas perkenan keberkatan dari tuanku ke Majlis Forum Perdana Majlis Ilmu 2014 pada pagi ini. Hamba tuanku juga menjunjung sabda perkenan dari tuanku untuk menyembahkan menjunjung kasih di atas keberkatan Paduka Adinda dari tuanku, yaitu Yang Teramat Mulia Paduka Sri Duli Pangeran Muda Abdul Malik. Juga di atas keberkatan Yang Amat Mulia Pangeran Cateria. Dan di atas kehadiran yang berhormat menteri-menteri kabinet, ahli-ahli majlis mesyuarat, timbalan-timbalan menteri, tuan-tuan yang terutama Pesuruhjaya Tinggi dan Duta Besar ke Negara Brunei Darussalam, setiausaha tetap dan timbalan-timbalan setiausaha tetap, pegawai-pegawai kanan kerajaan, penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung, serta para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Hamba tuanku seterusnya menjunjung sabda perkenan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli kuasa Forum Perdana Majlis Ilmu 2014 dan semua pihak yang turut terlibat dalam melaksanakan majlis ini, khususnya kepada pengurusi dan 3 ahli panel yang diundang khas bagi menjayakan Forum Perdana sebentar nanti. Semoga segala usaha yang berkebajikan ini akan mendapat keberkatan dan diberikan ganjaran pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Akhirnya hamba duri tuanku merapatkan sembah menjunjung beribu ampun ke hadapan majlis duri tuanku jika terdapat sebarang tutur kata dan surut langkah yang kurang manis serta sebarang kecacatan dan kekurangan di dalam menyusun atur cara keberangkatan duri tuanku ke Majlis Forum Perdana Majlis Ilmu 2014 ini. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba duri tuanku menjunjung anugerah. Demikian tadi sebuah aluluan Yang Mulia Datuk Paduka Awang Haji Ali bin Haji Apong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Forum Perdana Majlis Ilmu 2014. Majlis diteruskan dengan perbincangan forum perdana yang akan dipengerusikan oleh Yang Mulia Dr. Imtihan binti Haji Abdul Razak, Pemangku Pengarah Saliran dan Pembentungan Jabatan Kerja Raya dengan tajuk Saintis Islam Mithali. Dan seterusnya ialah sesi forum perdana
di mana seperti yang dimaklumi tajuk forum perdana ialah Saintis Islam Misali. Ahli-ahli forum telah pun siap sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Menghadap ke hadapan majlis, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Timbalan Sultan. Beribu ampun, hamba Duli Tuanku dengan penuh hormat serta takzim menjunjung perkenan Duli Tuanku bagi hamba Duli Tuanku serta para panel meneruskan majlis forum perdana dengan menggunakan dua bahasa, yakni dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Para hadirin dan hadirat sekalian, sebelum meneruskan perbincangan forum kita pada pagi ini, saya ingin memperkenalkan diri saya, Dr. Nur Imtihan Haji Abdul Razak selaku pengurusi Forum Perdana Majlis Ilmu 2014. Panel pertama kita di sebelah hujung ialah Profesor Salim Al-Hassani. Beliau merupakan President of the Foundation for Science, Technology and Civilization, United Kingdom, and Emeritus Professor of Mechanical Engineering and a Professoral Fellow in Humanities at Manchester University. Beliau telah mendalami pengetahuannya dalam bidang Cultural Roots of Science, Engineering, Business and Management, serta mengeluarkan beratus penerbitan termasuklah pengeluaran buku, yang mana buku terkininya bertajuk 1001 Inventions, The Enduring Legacy of Muslim Civilization, terbitan National Geographic with a foreword from His Royal Highness Prince Charles. Beliau juga telah dianugerahkan the prestigious Honorary Fellowship of the British Science Association, memenangi New York Hall of Science Global Award for Science dan terkenal antara 500 orang Islam yang berpengaruh dalam kategori Science and Technology. Assalamualaikum Profesor Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manakala panel kedua kita ialah Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad. Beliau pada masa ini menjawat jawatan Timbalan Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan mendalami dalam pengajian Islam khususnya dalam bidang hadis. Ahli kepada beberapa jawatan kuasa di peringkat universiti dan juga di luar universiti, di antaranya ahli Islamic Crescent Observation Project, ahli Moon Sighting Committee Worldwide dan senior member International Economics Development Research Centre. Dia juga menerbitkan buku terkininya, Al-Falimbani, a prominent 18th century Muslim scholar from the Malay world. Assalamualaikum Dr. Haji Muhammad Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan panel ketiga kita di sebelah kiri saya ialah Profesor Datuk Dr. Osman bin Bakar, adalah Profesor Kursi dan Pengarah Pusat Pengajian Islam Sultan Omar Ali Saifuddin di Universiti Brunei Darussalam, dan beliau juga adalah Profesor Emeritus di Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi Fakulti Sains Universiti Melaya. Berasal dari Temerloh, Pahang, beliau adalah pengasas utama dan presiden kepada Akademi Sains Islam Malaysia dan salah seorang daripada 500 tokoh Islam paling berpengaruh di dunia dan di antara 20 cendekiawan di Malaysia. Dua buah bukunya yang paling terkenal di peringkat antarabangsa ialah Classification of Knowledge in Islam dan Tauhid and Science. Assalamualaikum Profesor Datuk Dr. Osman. Assalamualaikum. Begitulah para hadirin dan hadirat sekalian secara ringkas mengenai latar belakang mengenai dengan ahli-ahli panel kita pada pagi ini. Dan tema majlis ilmu pada tahun ini ialah Sains dan Teknologi Pemangkin Pembangunan dan Meningkatkan Kualiti Kehidupan Ummah. Dan selaras dengan tema ini, tajuk forum kita ialah
saintis Islam misali. Jadi dalam kita mengenali apa itu saintis Islam misali dan kepentingannya, sebagai pembuka tirai perbincangan secara ringkas, bolehkah Profesor Datuk Dr. Osman menerangkan apa sebenarnya yang dikatakan saintis Islam misali? Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Soalan pertanyaan yang perlu dijawab. Siapa saintis Islam misali? Who is the ideal Muslim scientist? Soalan ini nampaknya mudah dijawab, tetapi kalau kita tanya soalan ini kepada setengah orang, ada yang mungkin tercengang-cengang ataupun terpegun tanpa berkata apa-apa karena mereka tidak tahu jawabnya. Setengah mungkin ternganga kerana tak terfikir, katanya tak terfikir soalan ini, tak pernah dengar soalan ini. Siapa itu saintis Muslim misalnya? Tetapi ada yang tahu, ada yang cuba menjawab. Katanya boleh kita jawab, tetapi untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu tahu sedikit sebanyak tentang sejarah. Siapa saintis Islam misali ini? Kalaulah kita nak menggunakan istilah uswah hasanah untuk Nabi Muhammad SAW, siapakah insan yang menjadi contoh teladan kepada umat, kepada manusia-manusia yang lain? Maka sekarang soalnya, siapakah gelarannya insan Muslim yang mendapat gelaran saintis Muslim misali ini? Sebab mengapa kita harus pergi kepada sejarah? Sebab kalau umat Islam, tamadun Islam tidak pernah melahirkan manusia yang bergelar saintis Islam misali, tidak pernah hingga sekarang. Kita masih mencari-cari, masih yang perlu dibentuk. Kalau demikianlah halnya, maka saya fikir jangan kita bermimpi di waktu siang untuk melahirkan saintis Muslim yang misal ini. Jadi kita pergi sejarah. Kalau kita pergi pada sejarah Islam, kita sudah berada tahun hijrah 1436. Berarti tamadun Islam ini sudah berusia sepanjang itu. Berpuluh ribu saintis Muslim yang pernah dilahirkan dalam sejarah. Daripada saintis Islam yang pertama dalam sejarah hinggalah kedewasa ini, berpuluh-puluh ribu. Siapa di antara mereka ini yang layak bergelar saintis Islam misalnya? Mungkin ada tertanya, siapa dia saintis Muslim yang pertama ini? Maka kalau kita lihat kepada buku-buku sejarah tentang sejarah sains dalam tamadun Islam, mereka kata, itu di abad ketiga Hijriah ataupun di abad ke-9 Masih. Benarkah begitu? Sebenarnya menurut penelitian setengah ahli sains, according to some historians, most historians of Islamic science say Islamic science only began in the 3rd century of the Hijrah and 9th century of the Common Era. But I'm saying now here, based on historical facts, that the first Muslim scientist in Islamic history is during the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini mungkin siapa dia agaknya? Menurut sejarah, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Harith ibn Qaladah. Ini terdapat dalam beberapa buah hadis sahih, tapi tidak begitu popular. Harith ini digelar dalam sejarah Islam sebagai tabib umat, the medical doctor of the community.
dia pernah, sebelum dia masuk Islam, dia belajar di Jundi Shapur. Jundi Shapur ini terletak di Iran, negara Iran sekarang. Dia belajar ilmu perubatan. Dia belajar ilmu scientific medicine. Bukannya ini popular medicine, scientific medicine di Jundi Shapur. Kerana pada masa itu, di waktu Nabi baru menjadi Nabi, Jundi Shapur ini pernah menjadi pusat terbaik ilmu perubatan di dunia. Jundi Shapur was the Harvard of the day. The Harvard of the day, saya menggunakan kalau hari ini Harvard University. Jadi pada masa itu, Jundi Shapur ini macam Harvard lah, University Harvard. Tapi dia dengar di Semenanjung Arabia sudah muncul seorang manusia sebagai Nabi. Tapi kerana dan dia berminat untuk mengetahui, dia berjumpa Nabi dan lalu memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Dan dia dianggap sebagai the first Muslim scientist, medical doctor. Doktor perubatan. Sejak itu, kata anaknya juga menjadi doktor perubatan. Jadi, tradisi saintifik dalam sejarah Islam ini bukannya seperti mana yang didakwa oleh golongan orientalis dan ahli sejarah time bermula pada kurun ketiga. Not 3 centuries later. Not in the 2nd century. Right from the time the Prophet SAW. Dan Nabi Muhammad SAW, bila ada sahabat-sahabat yang sakit merujuk kepada baginda telah merujuk kepada hadis ini. Tapi kita kenal kemudian yang lain, banyak lagi berpuluh ribu ini, seperti Abu Rahan Al-Biruni. Abu Al-Biruni ini kurun ke-10. Abu Rahan Al-Biruni ini banyak menjalankan kajian saintifiknya di benua kecil India. Antara penemuannya ialah he was the discoverer of the continental shift theory, di mana dia mengatakan I'm now in the Indian continent. The place where I'm now standing used to be sea. Teori dia discovered by modern science only centuries later. Teori tentang pembentukan benua, di mana dia mengatakan di mana sekarang ini benua, satu masa dulu laut. Di mana suatu laut sekarang menjadi benua. Dia yang mulia sekali. Ini Abu Rahan Al-Biruni. Tetapi yang menarik, dia juga mengatakan pada zaman dia umat Islam sudah sampai kepada alam Melayu. Banyak orang tak kenal nama dia. Nama dia ini tidak pernah merujuk kepada bila agama Islam ini bertapak di alam Melayu ini. Ini nama beliau tidak begitu dikenali berhubung dengan soal kedatangan Islam di alam Melayu. Kemudian Omar Khayyam. Di negara barat, Omar Khayyam ini terkenal sebagai ahli syair. In the West, Omar Khayyam is only known as a sensate poet. Tetapi di dalam tamadun Islam, beliau dianggap sebagai the greatest mathematician. Ahli matematik yang paling handal. Ahli matematik yang paling banyak menyumbangkan kepada sejarah matematik. Itu kerana beliaulah yang telah menyelesaikan algebra, formula algebra sampai ke darjah yang keempat, 4th degree pada masa itu. Ya. Dan kemudiannya Muhammad Al-Khwarizmi. Kita tahu Al-Khwarizmi ini juga seorang ahli matematik. Beliaulah menemui mencipta istilah algebra. Hari ini algebra itu digunakan oleh umat manusia. Ya. Tetapi yang menarik sini, Muhammad Al-Khwarizmi ini dia menulis buku tentang algebra ini kerana dia mahu menyelesaikan masalah berkaitan dengan syariat ini, hukum dari segi hukum faraid. Sebab pada zaman dia umat Islam sudah menjadi kaya, sudah banyak harta. Hartanya bertambah dari segi jenis berbagai-bagai. Jadi bukan lagi dari segi harta warisan ini bukan sekadar sekeping kebun kurma, bukan lagi 20 ekor unta. Bukan, umat Islam sudah maju sebagai satu tamadun. Jadi begitu juga dengan untuk membahagikan tentang harta ini. Dia mencipta formula matematik algebra untuk menyelesaikannya. Jadi itu ahli matematik yang seperti itu, karena dia mementingkan hukum-hukum syariat itu. Kemudian Ibn Haytham itu kita terkenal sebagai penemuan hukum-hukum tentang optik. Bukannya Snell, not Snell's law. He preceded Snell.
Kemudian Ibn Sina itu lebih dikenali. Ibn Sina yang juga doktor perubatan, tetapi banyak telah diciptakan. Jadi kalau kita lihat kepada sejarah ini, kita lihat mereka ini ialah insan yang beriman, ahli saintis yang selain mempunyai ilmu yang mendalam tentang alam tabi'i, tentang tubuh badan manusia, juga manusia yang berilmu, beriman, beramal, bertakwa, berakhlak dan berijtihad. Macam mana kita tahu? Kita tahu kerana daripada buku-buku yang mereka tulis dan seperti mana yang sudah dikaji oleh ahli-ahli secara sains. Terima kasih, Profesor. Dan bagaimana pula dengan pandangan Dr. Haji Hussein? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning. Terima kasih saudari Dr. Pengerusi. Terus saya menjawab soalan tadi. Saya ingin membandingkan di antara apa yang dikatakan saintis Islam Mithali dengan kalau saintis yang bukan Islam. Jadi ada beberapa prinsip yang dapat kita lihat dengan saintis Islam sendiri. Yang pertamanya bahawa mereka menyadari mereka ini memegang amanah. Amanah apa? Sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, surat Al-Baqarah ayat 30. Sungguhnya firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikatnya, aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan apabila memahami mereka ini adalah khalifah, pemimpin di muka bumi ini, dan mereka mengetahui mereka mempunyai tanggungjawab. Apa dia tanggungjawabnya? Sebagai khalifah tadi, sebagai pemimpin, memegang amanah, iaitu sentiasa membuat kebaikan. Membuat kebaikan termasuklah dalam bidang sains tadi, yang bukan untuk diri sendiri, malahan untuk umat manusia sejagat. Kerana apa? Sains ini tadi, kalau kata ni, ia boleh digunakan untuk kebaikan, dan juga sebaliknya kalau disalahguna. Jadi ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang mafhumnya, kamu wahai umat Muhammad, Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang diutus. Kerana apa? Ini bagi faedah umat manusia sejagat. Kerana kamu menyuruh berbuat baik dan melarang daripada kejahatan, kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah SWT. Dan prinsip yang ketiga yang mereka lihat, bahawa ilmu yang ada tadi, ya, mereka meyakini bahawa Al-Quran tadi adalah satu mukjizat yang ada di dalamnya ilmu teras, core dan essence, iaitu intipatinya ilmu tadi yang masih perlu untuk diterokai dan dikaji. Dan inilah berdasarkan kepada keimanan mereka bahawa Al-Quran tadi itu ada mukjizat yang sentiasa valid dan juga sentiasa legitimate untuk merentasi masa dan zaman. Ini maknanya infinity. Kalau ia dikatakan mukjizat, ia mesti valid dan legitimate sampai bila-bila, sehingga akan sesuai untuk setiap tempat dan masa. Jadi sedangkan Al-Quran sendiri, Allah SWT mencabar makhluknya, manusia, dan termasuklah juga para jin, makhluk yang tidak dapat lihat, dalam beberapa ayat. Dan salah satu yang dicabar oleh Allah SWT ialah untuk mendatangkan ayat dan surah dalam satu ayat, dalam firman Allah SWT dalam surah Baqarah ayat 23 dan 24, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ini mafhum ayat tadi ini, sekiranya kamu masih, yang ni orang-orang ingkar tadi, masih ragu mengenai dengan kebenaran datangnya Al-Quran tadi yang diturunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cubalah kamu mendatangkan satu surah yang sebanding dengan apa yang ada dalam Al-Quran tadi itu, dengan meminta pertolongan kepada orang-orang yang kamu percayai selain daripada Allah SWT, jika betul kamu orang-orang yang benar. Dan maka kata Allah SWT, kalau kamu tidak dapat mendatangkannya,
satu misal tadi itu, dan sudah pasti kamu tidak akan selama-lama mampu untuk mendatangkannya. Inilah cabaran Allah SWT yang ada sehingga kan pada tahun 1436 Hijrah ini masih still standing. Ini belum dapat memang akan mustahil. Jadi Al-Quran tadi apabila kita melihat, ia adalah satu mukjizat, ia sesuai infinity tadi. Pada zaman ia mula diturunkan, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para Arab tadi adalah orang yang punya kepakaran, khususnya dalam bidang puisi, bidang prosa dan kesusastraan. Jadi Al-Quran tadi juga melengkapi sastra. So itulah sehingga ke hari ini masih takjub, masih lagi menyanjung orang-orang Arab sendiri melihat keajaiban dari segi sastranya Al-Quran tadi. Jadi kalau zaman kita ni sekarang, kita ni katakan zaman sains dan teknologi, jadi adakah masih valid? Jadi kalau kita ni ukur, kita ni melihat Al-Quran ini dalam seperti mana yang dikatakan Abu Amr Ad-Dani yang dipetik oleh Imam Sayuti daripada kitabnya Itqan fi Ulumil Quran, yang menyatakan bahawa bilangan ayat Al-Quran ini ada lebih kurang 6,000 ayat. Dan apabila kita ni teliti bilangan ayat Al-Quran yang ada ini, lebih daripada 1,000 ayat dalam Al-Quran ini bercakap mengenai dengan sains. Dan sains ini termasuklah tadi, iaitu ayat-ayat menunjukkan kepada astronomi, kepada geologi, perubatan, architecture, kejuruteraan, fizik, biologi, mathematics dan lainnya. Dan kalau kan disebut mengenai misal ayat-ayat ini, memang tidak cukup masa ya, Dr. Pengurusi. Jadi mungkin 1-2 misal saja yang boleh saya bawakan. Yang pertamanya, kalau kita melihat dari segi saintifiknya, dalam 2 potong ayat daripada suratul Qiyamah, ayat ketiga dan keempat, Allah SWT berfirman, Ayahsabul insanu alla najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Yang mafhumnya, patutkah manusia yang kufur tadi menyangka bahawa kami, yakni Allah SWT, tidak mampu mengumpulkan tulang-tulang dan menghidupkannya semula, sebenarnya selepas mati dan hancur tadi? Dijawab oleh Allah SWT sendiri, bahkan kami mampu berkuasa menyusun sempurna hingga hujung jari mereka. Ini apa yang dikatakan sekarang ini dengan fingerprint. Jadi dalam ayat Al-Quran ini Allah SWT menunjukkan orang-orang kafir mengingkari apabila sudah hancur lebur, ya, mereka Allah SWT tidak mampu. Bahkan dikatakan, dijawab oleh Allah SWT, mampu untuk menghidupkan mereka, sehingga kan hujung jari, fingertips ini. Kenapa disebutkan di sana? Kerana dalam kaedah saintifik yang sekarang digunakan, bahawa dalam fingertips ini, hujung jari ini, di dalam dunia ini tidak ada dua manusia yang mempunyai fingertips yang hujung jari yang sama. Fingertips tadi ya, fingerprint tadi yang sama, sehingga kan pada hari kiamat inilah cara untuk mengenal. Jadi yang kaedah ini sekarang ini digunakan. Itu satu contoh. Dalam geologi, kita lihat Allah SWT berfirman dalam surah An-Naba ayat 6 dan 7, Alam naj'al arda mihada wal jibala autada, yang mafhumnya, bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas dengan hamparan dan gunung ganang sebagai pasak, ini pancang pasaknya. Jadi dalam segi geologi memang diakui dan diiktiraf bahawa gunung-gunung inilah yang berfungsi untuk mengimbang dan mengukuhkan. Jadi itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Haji Hussein. Now we forward the question to Professor Salim. Professor, can you share your thoughts as to what is meant by an ideal Muslim scientist and what is missing in today's generation? Thank you. Bismillah. First, I'd like to express my gratitude and appreciation to His Royal Highness, respected ministers, excellencies and dignitaries, ladies and gentlemen. I'd like to thank you for your kind invitation to come all the way from Manchester to your beautiful, peaceful country and to see and meet wonderful people here. I shall treasure the memory of this visit for as long as I live, and I'd like to thank you all.
I don't want to sound as if I am a preacher coming all the way from Manchester, being a professor of mechanical engineering, and to join my colleagues in what appears to be more focused on a particular side of the argument. I'd like to have a quick look scientifically, quite neutrally, about what is meant by ideal Muslim. I'm no ideal Muslim. I wish I can be. So it's very difficult to speak about something that you're not, all right? But if you look at the history and you look at the Quran and you look at, just from a very scientific, neutral view, you find there are some characteristics that come out quite clearly, right? And it seems that the ideal Muslim is one whose faith in Allah is manifested in positive and useful deeds, right? And useful deeds, useful to society, useful to humanity. But a scientist is a person who seeks to understand nature and how it works, right? I'd like to have a quick look scientifically, quite neutrally, about what is meant by ideal Muslim. I'm no ideal Muslim. I wish I can be. So it's very difficult to speak about something that you're not, all right? But if you look at the history and you look at the Quran and you look at, just from a very scientific, neutral view, you find there are some characteristics that come out quite clearly, right? And it seems that the ideal Muslim is one whose faith in Allah is manifested in positive and useful deeds, right? And useful deeds, useful to society, useful to humanity. But a scientist is a person who seeks to understand nature and how it works, right? And so therefore, if an ideal Muslim is to be a scientist, then he or she would combine all these characteristics, and he would find the greatness of God in the creation and nature, but would not stop at that. He would use this knowledge for the betterment of life on this earth. That's what I think is this sentence, ideal Muslim scientist. However, if one looks a bit more deeply, and I'm so pleased to see that there is a lot of very useful and excellent exemplary examples of religiousness and religiosity very apparent in the society in here. We see, the way you present yourself, the reading of the Quran, making dua, and I noticed that at the end of each meeting you read Surah Al-Asr, which contains a very important verse that is repeated in many places of the Quran, and I like to pick up on that one, which says الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Right. Amanu, obviously everybody knows that those who have faith, those who believe in Allah, connected through their prayers. Salah means connection. They connect 5 times a day, and even during every time in the day and night. But the word amanu wa amilu salihat, it appears also in the Quran sometimes as man amana wa amila salihan. That person who has faith and do amal salih. Now, what is this amal salih? I asked around. I looked at the translations, I looked at 12 English translations of the Quran, and all of them say amal salih meant there in the Quran, it refers to pious deeds, amal taqwa, virtuous deeds. But, when you look back to 1400 years ago, it seems that it had a different meaning. The way these Muslims, early Muslims, have manifested their faith is in useful deeds. Not just taqwa deeds, but every deed that was aimed at improving
the quality of life and to elevate the society and the people's level. If they were sick, they needed medicine, they go and do research and find medicine to solve this problem. They needed food, they go and do agriculture. They needed industry. So the needs of society became as sort of amal salih. That means useful deeds, and it's useful to one's person, useful to one's family, useful to one's society, and useful to one's earth, and all what it contains, from animals and plants and so on. I think this embracing of amal salih to all the work that is useful can generate science and technology, can generate prosperity. Now, to me as an engineer, I see that I deal with how cars work. Everybody knows cars. Cars are useful for us. They take us from one place to another. But the car needs petrol. And to me, very simple-minded, I'm not a great scholar in Islam, I think Iman is like petrol in the car. And the output, amal salih, useful, is the movement of the car. And if we don't realize that those two go in hand together, then we will have imbalance. If you concentrate too much on the chemistry of petrol, arguing about how much carbon it contains, what sort of chemistry it contains, families and sects and schools, they argue with each other about how this petrol is made, or where you buy it from, whether you buy it from Shell or BP or Aramco and so on, or you buy it from Sunni, Shi'i, Shafi'i, Hanbali, what schools of thought, Muslim, Christian. These are, everybody has his own private commitment, private faith, right? Lakum dinukum waliya din. To you is your petrol, and mine is my petrol. I think my petrol as a Muslim is the best petrol in the world, right? It really is. But I don't force it on others. However, what is important is that all these petrols, they are aimed at the car so that the car will move efficiently from one place to other. The society requires building, requires economy, requires strength, requires industry, requires progress. And all those religious faiths can contribute to this. And this is actually manifested through Muslim civilization, because Jews, Christians, Sabians, non-Muslims, non-believers, they worked together, hand in hand. And there are thousands of examples of this in Spain and in Baghdad. They understood the meaning of الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. That is my input. I hope that I've made this clear. Yes. Thank you, Professor. Jadi sekarang kita telah mendengar penjelasan daripada para panel kita. Jadi soalannya, bagaimanakah kita dapat melahirkan generasi baru saintis Islam misali di abad ke-21? Persilakan, Profesor Dr. Rosman. Terima kasih. Kalau kita sudah tahu siapa saintis Islam misali, yaitu saintis yang beriman, yang beramal, yang berilmu, yang bertakwa, yang berakhlak, dan juga berijtihad dalam bidangnya. Bagaimanakah kita dapat melahirkan insan-insan seperti ini di zaman kita sekarang, di kurun ke-21 yang sudah tentulah cabaran keilmuannya berbeza antara dulu dengan sekarang. Kita ambil macam mana untuk melahirkan saintis Muslim yang beriman. Kita semua beriman dengan rukun iman yang 6. Tetapi dari segi saintis Muslim, bagaimanakah mereka harus hubung kaitkan rukun iman yang 6 itu dengan pengetahuan yang sains yang ada pada mereka. Itu yang telah dilakukan pada masa dahulu, dan ini wajar kita lakukan juga sekarang. Jadi tujuannya adalah supaya apa juga bidang yang dikhususi oleh seseorang pelajar sains dan Islam itu, dia dapat hubung kaitkan dengan pohon ilmu itu ataupun dengan rukun iman yang 6 itu. Beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi seorang saintis. Bagaimana? Sebab sekarang bukan macam dulu. Kalau dulu semua ahli sains, semua saintis percaya kepada Allah. Tapi pada zaman sekarang ada saintis yang tidak percaya kepada Allah. Jadi sudah berbeza di situ. Kita harus melalui pendidikan
pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan dalam masyarakat. Bagaimanakah kita dapat pastikan tidak ada saintis kita nanti setelah menceburi bidang sains lalu tidak lagi percaya kepada Tuhan? Buktikan di mana Tuhan menulis sains. Itu maksudnya kalau ada soalan macam itu, kita bermasalah. Jadi macam mana nak kaitkan? Percaya dengan malaikat. Ahli saintis kan tak percaya lagi. Banyak yang tidak percaya wujudnya malaikat. Dan mereka kata, kita tak perlu malaikat untuk menerangkan hukum-hukum sains. Jadi, they make the existence of angels redundant. Not Muslim scientists. As Muslim scientists, we can never say that angels are no longer necessary for us to explain natural phenomena. Itu kita harus jaga itu. Tak dapat nak terangkan seterusnya, tapi tentang konsep berilmu. Maksudnya, macam mana kita mahu mendidik anak-anak kita, generasi muda ini, supaya betul-betul ilmu dan pendidikan sains ini. Tetapi dengan juga menerangkan kepada mereka, ada perbezaan antara berilmu dalam Islam dengan berilmu yang biasa itu. Apa dia yang bezanya? Sebab saintis Islam misali ini, dia tahu, dia bukan saintis yang sekarang yang spesialis. Kalau hari ini saintis itu kebanyakannya specialized, sangat amat specialized, cukup tahu tentang pengetahuan dalam bidangnya. Kalau dia ini katakan pakar biri-biri, maka ilmu tentang biri-biri dia tahu segala. Tetapi bila nak dikaitkan siapa Tuhan, apakah alam ini, dia tidak tahu nak kaitkan biri-biri dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu berbeza tu. Ya. Jadi saya selalu mengatakan, the modern definition of specialist, I heard this from a British professor of mathematics. Dia kata apa? The specialist, the expert, is one who knows more and more about less and less. Bukan menarik itu ya. Tapi bagi saintis Muslim bukan begitu dari Islam itu. Sains Islam itu bukan sahaja dia tahu bidang dia, tapi dia juga menulis tentang bidang lain. Ambil contoh Ibn Sina tadi. Dia menulis tentang Allah Ta'ala, bagaimana mengenal Allah. Dia menulis tentang malaikat, dia menulis tentang wahyu, dia menulis tentang kitab-kitab yang diturunkan dalam sejarah umat manusia. Dia menghuraikan dari segi sains, qadar. Semua itu. Itu maknanya tulisan-tulisan mereka menunjukkan minda saintis Muslim itu berbeda dengan minda saintis moden. Alangkah kalaulah kita dapat bedah otak Ibn Sina dengan otak kita bandingkan otak Ibn Sina dengan otak Albert Einstein, agak macam mana? Apa bezanya antara dua jenis otak ini? Tentu ada perbezaan. Kerana Ibn Sina menghubungkan apa yang dia pelajar tentang pokok, tentang makhluk-makhluk itu dengan Allah Ta'ala. Itu Al-Quran memberi panduan. Jadi maknanya dalam pendidikan kita harus menekankan bahawa kitab suci Al-Quran itu adalah sumber ilmu juga dalam bidang sains, dan untuk jadi saintis Muslim, Al-Quran harus dijadikan sebagai kitab rujukan yang pertama, the first source of reference. Jadi kalau kita katakan tentang berakhlak, saintis Muslim, saintis Islam misalnya itu berakhlak. Akhlak ini ada dua. Satu akhlak yang sepunya, tak kira apa bidang spesialis kita, sama ada kita guru, kita pegawai, ataupun kita askar dan sebagainya, ada akhlak. Sebagai orang Muslim, akhlak itu sama saja, tidak berbeza. Tapi akhlak yang khusus ini, sebagai saintis ada ekstra. Bagaimanakah yang dikatakan akhlak ahli sains itu? Ini katakan scientific ethics. Ethics, the need for ethics dalam bidang sains dan teknologi. Akhlak yang prinsip yang mereka pegang ialah dalam Islam ini, kalau kita tahu buat sesuatu, tidak semestinya kita akan terus buat, ya. It doesn't mean that if you know how to do it, you will proceed to do it. No, itu ada etika dalam Islam. Al-Islam, saintis Muslim ini tengok dulu, akan timbang buruk baiknya. Kalau aku cipta perkara ini, adakah ia akan membawa kebaikan kepada aku, kepada masyarakat, kepada umat? Bukan yang macam sekarang. Sekarang berebut-rebut nak jadi yang pertama. Siapa pencipta yang pertama? Tak kisah sama ada itu buruk baik, asalkan I'm the first to do that, because nak masuk dalam Book of Guinness Record atau something like that, ya. Kita yang pertama. Tak mungkin kita mau buat macam itu. Jadi saya fikir ini penting. Dan satu lagi, memanglah
hubung kait antara ilmu dan amal itu. Karena saintis Muslim ini sentiasa ingat, ya, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahlah ilmuku. Jadi mau tambah, tetapi dalam mau tambah ilmu itu dia juga ingat kepada doa Nabi Muhammad SAW. A'udzubillah min ilmin la yanfa'. Jadi macam mana imbangi itu? Mahu banyak ilmu, tetapi ilmu itu ilmu yang bermanfaat, seperti mana yang disebut oleh Profesor Salim tadi. Dan yang penting sekali ialah untuk bagaimana untuk memastikan akal kita, hati kalbu kita, jiwa kita berhubungan dengan sains itu penting, ya. Jadi konsep yang saya sangat tertarik di sini ialah ahli saintis Muslim yang terbilang ini menekankan konsep hati, fikiran, akal fikiran yang salim, Prof. Salim, maknanya yang sihat, wal afiat, yang sepadu, yang sebagainya. Jadi itu di antara yang perlu telah dilakukan. Dan akhir sekali saintis Muslim, saintis Islam yang katakan misali ini, mereka ingat, ya, mereka ingat kepada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Maka mereka melihat ayat itu, bagaimana ahli saintis ini melihat ayat itu dalam hubungan dengan diri mereka. Karena mereka juga mahu menjadi abidin, kerana hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Taala. Tetapi takut itu ada kaitannya dengan ilmu, ya, ulama dan yang katakan yang takut itu, ya, ada hubungan antara mempunyai ilmu dengan sifat takut kepada Allah SWT. Dan satu lagi ialah di sini ialah tentang cara kalau kita lihat kepada ahli-ahli saintis Muslim terbilang ini ialah apabila mereka mahu menyelesaikan sesuatu masalah yang mereka hadapi, misalnya tak kira dalam apa bidang, jadi mereka dalam proses berfikir tentang sains ini telah menemui kebuntuan fikiran sebagainya, apa yang mereka lakukan? Mungkin contoh hidup saintis Muslim ini elok juga diberitahu kepada anak-anak kita yang belajar ilmu sains, ya. Kita lebih tahu tentang cara hidup, kisah hidup saintis barat, tapi tidak saintis Islam. Kami contoh Ibn Sina, dia sebut sendiri dalam buku dia, dalam dia punya autobiografi lah, ya, namanya autobiografi. Apa dia? Jadi dia bilang bila dia berdepan dengan kebuntuan fikiran, apa yang dilakukan? Dia tak kata jom kita minum, kalau minum apa ni, untuk menenangkan fikiran, tetapi dia pergi ke masjid untuk solat hajat, ya, macam itu, ya, untuk menyelesaikan fikiran. Jadi ada perbezaan bagaimana mereka menjalankan hidup sebagai saintis Muslim. Baik, terima kasih. Terima kasih, Profesor. Dan bagaimana pula dengan pendapat Dr. Haji Hussein dari segi pendidikan yang lebih berkesan dalam melahirkan golongan saintis yang sedemikian? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Dr. Pengerusi. Kalau saya melihat daripada perspektif pendidikan, dan melihat bahawa kita diperlukan keseimbangan sistem pendidikan, iaitu yang berpaksikan, yang tidak terpisah daripada tauhid. Kerana apa? Ia akan merangkumi pendidikan rohani, jasmani dan juga intelektual, aklinya. Dan pengisian kurikulum bagi pendidikan ini juga dah sangat mustahab. Ia berpaksikan kepada tauhid yang bersumberkan daripada tentunya daripada Al-Quran dan Sunnah tadi, sebagai kerana mengetahui bahawa Al-Quran sendiri itu adalah core dan essence, artinya mempunyai intipati dan juga teras yang masih perlu dikaji lagi dan diselidiki. Kerana Al-Quran itu sendiri mempunyai ilmu yang amat luas, yang tidak ada mempunyai batas. Kerana apa? Ia sumbernya adalah sendiri daripada Allah SWT yang maha mengetahui. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat 27. Walau annana fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Yang mafhumnya, sekiranya segala pohon yang ada di muka bumi ini menjadi pena dan lautan menjadi dawat untuk menulis kalimat Allah SWT, dan ditambahkan lagi dengan 7 lautan tadi, niscaya tidak akan habis kalimat Allah SWT ni kerana luasnya. Artinya ilmu Allah SWT tidak akan pernah putus. Dan perlu juga dalam konteks kurikulum tadi ni,
Saya sendiri pernah belajar subjek sains waktu kecil dulu. Di antara pengisiannya, kalau dulu-dulu dalam buku ada dikatakan Theory of Evolution, Charles Darwin, yang mengatakan bahawa manusia ini asalnya daripada binatang yang evolve daripada kera. Sedangkan dalam perspektif atau konteks Islam, perkara ini amat bertentangan dengan ayat Al-Quran dan akidah kita ni. Kenapa Allah SWT dalam surah Sad berfirman mengatakan bahawa qala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya wahai iblis, apakah yang menghalang kamu daripada sujud kepada Nabi Adam yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Jadi dalam ayat tadi menekankan, mengonfirm bahawa Allah SWT telah mencipta Nabi Adam. Sedangkan iblis yang derhaka sendiri kepada Allah SWT juga mengakui perkara yang demikian. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang firman dalam surah A'raf ayat 12 yang mafhumnya, iblis berkata, kerana aku engkau ciptakan daripada api dan Nabi Adam daripada tanah. Iblis sendiri yang ingkar akan perintah Allah SWT masih mengiktiraf, masih mengetahui bahawa Nabi Adam itu adalah ciptaan Allah SWT, bukan daripada evolution. Itu perkara yang penting. Dan juga perlu di kalangan para pelajar kita ni dididik untuk mempunyai pemikiran kritikal. Critical thinking itu adalah satu perkara yang amat penting kepada umat Islam, khususnya generasi muda dan golongan belia kita ni. Jadi mempunyai inquisitive mind, itu minda yang ingin tahu. Kerana kita melihat our predecessor dan orang-orang dahulu daripada zaman sahabat sendiri kepada tabi'in, mereka sendiri mempunyai pemikiran yang analytical dan kritikal. Sebab itulah apabila diturunkan ayat Al-Quran, sebagaimana ada disebutkan Ibn Mas'ud dalam tafsir Tabari, yang mengatakan apabila diturunkan ayat itu, kami tidak mempelajari, tidak berpindah daripada 10 ayat itu sehingga kami memahami dan mengamalkannya. Maksudnya betul-betul diketahuinya fiqh, itulah kepentingan fiqh, itu kefahaman yang mendalam mengenai ayat Al-Quran tadi. Dan juga tidak terkecuali peranan ibu bapa juga perlu untuk mendorong anak-anak jadi untuk menggalakkan mereka menimba ilmu dan juga mempelajari dengan lebih mendalam. Dan juga peranan yang penting akhirnya adalah peranan agensi tadi, yang mana dalam sejarah Islam pemerintahan daripada Khulafa' Rashidin Harun al-Rashid, Baitul Hikmah telah ditubuhkan. Dengan adanya Baitul Hikmah ni, House of Wisdom ni telah menggalakkan kepada kajian-kajian saintifik sehingga melahirkan para saintis Islam. Jadi sebagai kita ni untuk menggalakkan perkara ini, untuk mengulang balik sejarah kegemilangan Islam itu, kita ni perlu ada perkara ini. Jadi pemerintah hendaklah menyediakan prasarana yang kondusif dan juga peruntukan serta kelengkapan di samping mencukupkan dari segi kewangannya dan mengembangkan penyelidikan. Ini adalah di antara faktor-faktor yang boleh menyumbang insya-Allah untuk melahirkan saintis Islam itu. Terima kasih Dr. Hussein. And to Professor Salim, what can we do to inspire our kids today to have that interest in science and contribute as a catalyst to the country's development and bring benefits to the quality of life? Thank you. Again, humble. I'm not an expert socio-analyst or a psychiatrist, but I can give you my own observation, having lived 55 years in the UK. Originally, I was born in Baghdad. When our children grow up in the UK, and I think it goes for Europe and United States as well, they are surrounded by enormous examples of role models. Everywhere they go. You know, you go into the building, even a classroom is named after Maxwell. You go Newton Street, you go, Hooks Road, names of parks, names of hospitals, names of buildings, names of laboratories are all celebrating these great achievers who have achieved success in either invention or discovery of a particular science, and they are celebrated. So young people, when they grow up, they're surrounded by these great names. They even include Greek names, like Galen, Plato, Archimedes, and so on. So they have role models all around them. Now this is something. I also noticed, I've supervised about 48 PhD students in my life as an academic professor, right?
Many of them were Muslim. Now when I want to reflect and see what was common in most of them, I think they were all good people, good heart. Even those who were not committed Islamically, they don't necessarily pray and so on. But you can see that they have good faith, good people. They're brought up nicely. They don't need, sort of preaching of how to be good and how to be humble. They are even more humble than anybody you can see. They're very, very obedient, very nice, very respectful. But they lacked one thing, most of them. And I'm sorry, I don't want to sound negative here, but they needed a checkup from the neck up. A checkup from the neck up. There's a problem in the thinking, the problem of using the brain that God has given us, right, to translate this faith, this goodness, into useful deeds, into deciding and what to do, the niyat, how to do it, what to do, the planning, the looking at things objectively, and having a target, having a plan, dictate yourself to obey a plan. These were problems. So I think that this is sort of a prelude. If we look at what is happening, I've traveled a lot in the Muslim world, right? And I've looked at the school syllabus in most countries. I did not have the chance and the pleasure and honor to have a look at your school books, but I guess it will be very similar in terms of the physics, chemistry, maths, biology, engineering. They would be very similar to those that we teach in the UK. Most of the world do that, right? And these have a problem. In the UK and in America and in Europe, they actually are not a problem. They add to the inspiration of young people, because if you take the names of all the scientists and the inventors and discoverers in, say, the physics book, right? I'd probably use Nelson Parker, doing your A-levels here, right? You take the names of those people, like Newton, Snell, Maxwell, they will all be European names. There's no Chinese, no Indian, and certainly no Muslim name is mentioned in the books of physics or chemistry or maths or biology or engineering. Right. Now then, you also find if you put them on a timeline, at the time where they were born and so on, you would find they are predominantly in recent modern Europe, from the Renaissance to Industrial Revolution to modern civilization. But you also find, about 1,000 years before, you get Greek names. You get Archimedes, Galen, Plato, Aristotle, and so on. And they become also household names. This is a problem. Now, it's not a problem in Europe because it inspires young people to feel that they are really superior, because they are the ones who are the architects and the owners of the present science and technology civilization, right? So it tends to make them have subliminal superiority complex. Now, the same books given to non-European cultures, it does the exact opposite. It will de-inspire the young person, because he or she will not find they have no stake in this civilization at all. It's somebody else, right? And that is a problem, because there's no contribution at all. It's called the Dark Ages, or sometimes it's called the Medieval Ages. And they are in your textbooks, in the textbooks everywhere around the world. Now, therefore, I believe the solution is to try to make use of this experience that the Europeans had successfully used, and that is to fill this gap, all right, in your syllabus, right, so that people in here, it's not that they don't exist, they actually exist. The contributions of the Chinese and Indians and Muslims are enormous, right? Thousands and thousands of discoveries have been made in this part of the world, and they were actually the foundations of the present modern civilization. We don't have to go into this. All I can refer to you is look at the book called 1001 Inventions, right? Just a simple effort. So I think this is something that is extremely important. And the world, not only the Muslim world, not only the Chinese, we must all together, because the world is one village. We are all human beings. If we have to mention names of scientists and inventors, then mention all. Or
don't mention. It's not right to mention only Europeans. Now, this is my problem with my own government in the UK, and they are very helpful. Actually, in order to solve this problem, they have helped setting up a very fascinating project, which I think will help resolving some of the challenges that are faced in the Muslim world and also in Europe. We've started a project which is called 1001, and it's a British-funded project, predominantly by the British government, Wellcome Trust, BTI, North Development Agency, and then later a philanthropist support, came in and so on. Started from London Science and Science Museum. We called it 1001 Inventions because it was to be the antithesis of 1001 Nights. Because many of the people, when they see in Europe, they see somebody like me, or like you, they will think subliminally of the 1001 Night, which is Sinbad the Sailor, Ali Baba and the 40 Thieves, and and Aladdin and the Genie, and belly dancing as well. Yeah. So that's what we are in the minds of these people who have been brought up with this. So in order to counterbalance this, and we have gained a lot of experience actually in trying to change the perception of people, to re-perceive, right? to convert a negative perception into a positive one. And that's, I think, is a very, very useful experience. And we called it 1001 Inventions. Oh? You mean you have 1001 inventions? And they said, of course you have. If it's the world between China and Spain, but it's almost humanity. For 1,000 years, which is missing from the textbooks, is it not possible for one nation to discover one invention per year? The whole humanity? So of course there will be millions of inventions. Anyway, this exhibition has gone out of, it's highly interactive. People can actually talk to inventors, like Ibn Sina, Al-Khwarizmi. They meet people like Fatima Al-Fihri, who was the first young person who has established the first university in the world. Her name, girl, right? Fatima Al-Fihri in Fez in Morocco, more than 1,000 years ago. Now, how many of us knew of this? I mean, it's incredible. Whenever you see a university and you're wearing a cap, you're wearing baccalaureate. The word baccalaureate comes originally from Bihaq al-Riwaya. Many people actually don't know this. Anyway, in this exhibition, and then a book with a big website, a film, and the film has been downloaded so far now 25 million times. We've reached something like 60 million young people in the world. It really is very exciting. I'd like that Brunei should have the chance to. So they meet people like Fatima Al-Fihri, that we just mentioned. They meet Sutaita Al-Mahamli, who was a great Muslim mathematician lady, right? They meet Maryam Al-Ajli, she was an astronomer. These are young ladies who have, they're not known, and even in the Muslim history. And then people like Al-Kindi, who was the physicist and code breaker. They meet Hassan al-Haytham, who spent most of his life in house arrest, and yet he was an inspired, optician. The father of modern physics. And then you've got Al-Shifa. She was the first minister of health and safety at the time of Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. And so I don't want to delve too much into this, but I think young people need to be inspired so that they can transfer this faith into something higher. It's not just about money. It's not about having a degree. It's not about having sort of recognized by the Sultan, but it is about higher objective. And that, I believe that Brunei is an ideal position to lead in the production of a special breed of scientists, ethically and morally guided scientists who work tirelessly day and night to invent new solutions to societal and world problems. Thank you for being patient with me. We thank Professor for your thoughts. Para hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah dari penjelasan dari para panel kita dapatlah saya simpulkan 3 perkara. Pertama, mengenali apa itu saintis Islam misali. Dan kedua, peranan pendidikan dan semua pihak dalam melahirkan golongan saintis Islam misali. Dan ketiga, dalam dunia sekarang, negara kita perlu meningkatkan golongan saintis Islam misali
yang mempunyai daya saing yang tinggi agar umat Islam nampak benar-benar maju dari semua aspek. Sebelum menutup forum perdana ini, saya mewakili panel forum perdana tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para panel. Thank you very much. Dan insya-Allah negara kita akan maju membangun dan berkembang ke arah jalan yang benar dan positif. Sebelum mengakhiri forum ini, hamba duli tuanku dan juga mewakili ahli-ahli panel menjunjung ampun kiranya terdapat sebarang kesilapan dalam tutur kata dan surut langkah yang kurang manis sepanjang habis hamba duli tuanku mempengerusi dan menyampaikan penerangan di majlis forum perdana ini. Dan sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba duli tuanku menjunjung anugerah. Demikian tadi audio penonton yang dihormati sekalian, kita telah sama-sama mengikuti forum perdana yang bertajuk Saintis Islam Misali. Dan selepas inilah bacaan doa selamat yang akan disempurnakan oleh yang berhormat Pihin Datuk Imam Datuk Berduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Abdul Hamid bin Bakal. Untuk memohon berkat di majlis yang berkebajikan ini, doa selamat akan dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Imam Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفر به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم الطف بعبدك عظمة السلطان Bahdul Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan yang di-Persatuan Negara Brunei Darussalam. Waffiqhu li sahil ummati wal bilad wa habbibhu ila ar-ra'iyyati wa habbibir ra'iyyata ilayhi innaka antas samiul alim. Allahumma adhib anhu al-hamma wal hazan warzuqhu farhatan wa sururan fid dunya wal akhirah. Allahumma ihfazhu fi nafsihi warham walidayhi واحفظ أهله وأولاده وأحفاده إخوته وقرابته ورعيته والحاضرين والمسلمين أجمعين اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتيجان الصحة والهناء اللهم أطل عمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد اللهم اجعل سلطنته نجر بروني دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم وفق وأيد وسدد Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin wad Daulah Timbalan Sultan لصالح الأعمال ينتبع به البلاد والعباد
اللهم هب له عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافية ورضاك فإنك ولي ذلك والقادر عليه في الدنيا والآخرة اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث mohon kurniakan kepada kami kepahaman yang benar tentang perkara-perkara agama dan ajarkan kami ilmu yang berguna lagi bermanfaat. Tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau kurniakan kepada nabi-nabi, para siddiqin dan orang-orang saleh, supaya dengan itu dapatlah kami menjadi pencetus kepada kemajuan berfikir dan bertindak untuk bangsa dan negara pada masa kini dan akan datang. Bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak an taj'ala hadzal majlis forum perdana sempurna Majlis Ilmu tahun 2014 yang membawa tema sains dan teknologi pembangkit pembangunan dan meningkatkan kualiti kehidupan ummah muhatan bil khairat wal masarrat wal anwar wal barakat waqdi lana jami'al hajat ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fihi wa barik lana fi biladina wa barik lana fi a'malina wa kulli ma an'amta alaina ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha وَاجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Demikian tadi bacaan doa selamat. Baru saja disampaikan oleh yang berhormat PN Datuk Imam Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Abdul Hamid bin Bakal. Dan alhamdulillah sempurnalah sudah forum perdana Majlis Ilmu 2014. Dan kedatangan yang mulia Datuk Paduka Awang Haji Ali bin Haji Apong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Forum Perdana Majlis Ilmu 2014 menyembahkan ke hadapan majlis dulu yang termulia bahawa majlis telah pun sempurna dijalankan. Dan keberkatan dulu yang terlalu mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Mutadbillah Ibni Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mazadin Daulah Timbalan Sultan, dan juga yang terlalu mulia Paduka Seri dari Pengiran Muda Abdul Malik. Dengan ini sempurnalah sudah majlis pada pagi ini, yaitu Majlis Ilmu 2014 sambutan perayaan Hari Keputeraan Kebawah Dunia yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-68 tahun dengan tema sains dan teknologi pembangkit pembangunan dan meningkatkan kualiti kehidupan ummah. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.